Bayangkan, kalau sehingga 100.000 pekerjaan di Malaysia boleh terjejas hanya karena satu perubahan besar di rantau ini. Dan negara yang paling banyak mendapat manfaat sekarang ialah Indonesia. Hari ini Anda akan paham apa sebenarnya sedang berlaku. Kenapa Indonesia nampak seperti menang besar? Dan sama ada Malaysia benar-benar dalam risiko, atau sebenarnya sedang menyusun strategi senyap. Sebelum kita pergi lebih jauh, saya perlukan sokongan Anda. Kalau Anda rasa rakyat Malaysia patut faham apa yang berlaku pada ekonomi negara kita, tekan like sekarang. Bukan untuk saya, tapi untuk kesadaran. Lagi ramai yang faham, lagi kuat kita sebagai community. Tulis di komen Malaysia bangkit. Kalau Anda nak lihat negara kita terus bersaing. Assalamualaikum, jom kita bongkar satu persatu. Beberapa tahun kebelakangan ini, syarikat global mula ubah rantaian bekalan mereka. Ketegangan perdagangan antara Amerika Syarikat dan China mempercepatkan proses ini. Banyak pengeluar mula cari lokasi alternatif di Asia Tenggara. Dua negara paling menonjol, Malaysia dan Indonesia. Malaysia sudah lama dikenali sebagai hub semikonduktor dunia. Sekitar 13% proses pembungkusan dan ujian semikonduktor global berlaku di Malaysia. Syarikat seperti Intel dan Infineon sudah bertapak berdekad lamanya. Pada 2023, pelaburan diluluskan di Malaysia mencecah lebih 300 bilion ringgit, antara yang tertinggi dalam sejarah. Nampak kukuh, betul? Tetapi di masa yang sama, Indonesia sedang menarik pelaburan besar dalam industri baterai kendaraan elektrik dan pemprosesan nikel. Indonesia memiliki simpanan nikel terbesar di dunia. Nikel ialah bahan penting untuk baterai EV. Kerajaan Indonesia mengambil langkah berani dengan mengharamkan ekspor biji nikel mentah, supaya pelabur terpaksa membina kilang pemprosesan dalam negara. Fikirkan strategi itu. Daripada jual bahan mentah murah, mereka paksa syarikat asing melabur dan bina kilang. Hasilnya, ribuan pekerjaan baru, pemindahan teknologi, kawasan industri berkembang pesat. Sekarang persoalannya, jika pelabur global ada bajet terhad dan banyak dana mengalir ke Indonesia, adakah itu akan mengurangkan pengembangan di Malaysia? Disinilah naratif 100.000 pekerjaan dalam risiko muncul. Mari kita analisis secara rasional. Sektor pembuatan Malaysia menggaji lebih 2,5 juta orang. Jika berlaku peralihan, walaupun 5% dalam pelaburan, puluhan ribu pekerjaan boleh terjejas dalam jangka panjang. Bukan esok, tetapi secara berperingkat. Bandingkan secara mudah. Indonesia, populasi lebih 270 juta, gaji purata lebih rendah, pasaran domestik besar. Malaysia, populasi lebih kecil, gaji minimum Rp1.500, ekosistem industri matang, logistik lebih cekap. Soalannya, kilang intensif buruh akan pilih yang mana? Dan industri berteknologi tinggi akan pilih yang mana? Jawabannya tidak semudah hitam putih. Indonesia sedang menang dalam industri berasaskan sumber dan skala besar seperti baterai EV. Malaysia masih kukuh dalam semikonduktor, elektronik berketepatan tinggi, dan pemasangan komponen canggih. Ini bukan perlawanan satu lawan satu. Ini tentang peranan dalam rantaian nilai. Sekarang mari kita bercakap tentang kos buruh. Di beberapa wilayah Indonesia, gaji minimum bulanan masih jauh lebih rendah berbanding Malaysia. Untuk pelabur yang fokus pada pengurangan kos, itu faktor penting. Tetapi kos bukan segalanya. Kestabilan politik penting, kecekapan pelabuhan penting, kepantasan kelulusan lesen penting. Malaysia sering dinilai tinggi dari segi kemudahan menjalankan perniagaan dan infrastruktur. Jadi kenapa kecoh? Kerana tajuk sensasi lebih mudah tarik perhatian. Indonesia menang besar, bunyinya dramatik. Tetapi menang dalam satu sektor tidak bermakna Malaysia kalah sepenuhnya. Bayangkan, Anda pengeluar kendaraan elektrik global. Anda perlukan pemprosesan nikel. Sudah tentu Indonesia pilihan logik.
Tetapi untuk sistem kawalan elektronik berketepatan tinggi, Malaysia mungkin masih destinasi utama. Nampak tak gambaran besarnya? Sekarang kita sentuh isu lebih halus, automasi. Walau kilang berada di Johor atau Jakarta, robotik dan sistem pintar mengurangkan keperluan pekerja berkemahiran rendah. Risiko sebenar mungkin bukan Indonesia, mungkin teknologi. Contoh mudah, sebuah kilang di Pulau Pinang yang dahulu memerlukan 50 pekerja untuk pemeriksaan manual kini hanya perlukan 15 juru teknik. Selepas sistem otomatik dipasang, produktiviti naik, kos turun, tetapi struktur pekerjaan berubah. Soalannya, adakah kita sedang naik taraf kemahiran dengan cukup pantas? Malaysia mempunyai institusi TVET dan University Technical yang kukuh. Tetapi kepantasan penyesuaian sangat penting. Indonesia juga sedang melabur dalam latihan industri. Siapa yang lebih cepat sejajar dengan keperluan industri akan lebih bersedia. Satu lagi faktor ialah saiz pasaran. Indonesia mempunyai pasaran domestik besar. Pengeluar boleh jual terus dalam negara. Malaysia lebih bergantung kepada ekspor. Ini menjadikan kita lebih sensitif kepada kelembapan global. Namun pada masa yang sama, ekonomi berorientasikan ekspor lebih tangkas. Kita biasa bersaing di peringkat antara bangsa. Sekarang saya nak Anda pikir secara pribadi. Jika Anda bekerja dalam sektor pembuatan, apa yang boleh Anda kawal? Bukan dasar perdagangan global, bukan simpanan nikel Indonesia, tetapi kemahiran Anda. Daripada operator ke juru teknik, daripada juru teknik ke penyelia, daripada penyelia ke pakar, negara bersaing. Individu menyesuaikan diri, dan jangan lupa, rantaian bekalan ASEAN semakin bersepadu. Komponen mungkin diproses di Indonesia, dipasang di Malaysia, diuji di Singapura, kemudian diekspor ke Eropa. Jadi ini bukan semestinya siapa menang siapa kalah. Ini tentang bagaimana Malaysia meletakkan diri dalam ekosistem serantau. Tadi saya buka persoalan tentang angka 100.000 pekerjaan. Hakikatnya, tiada pengumuman rasmi menyatakan 100.000 pekerjaan hilang serta-merta. Angka itu merujuk kepada potensi risiko jika Malaysia gagal kekal kompetitif dalam jangka panjang. Risiko bukan takdir. Indonesia mengambil langkah berani dengan dasar nikel. Malaysia juga boleh mengambil pendekatan strategik dalam sektor lain seperti teknologi hijau, semikonduktor lanjutan, dan pusat data. Malaysia telah menarik pelaburan besar dalam pusat data kerana bekalan elektrik stabil dan kedudukan strategik berhampiran Singapura. Persaingan ini nyata, tetapi peluang juga nyata. Jika Malaysia cuba bersaing semata-mata pada kos rendah, kita akan kalah. Jika kita fokus pada kepakaran, inovasi dan kestabilan, kita kekal relevan. Itu kunci sebenar. Syarikat global kini mempelbagaikan operasi. Mereka tidak mahu bergantung pada satu negara sahaja. Ini bermakna Indonesia boleh berkembang dan Malaysia juga boleh berkembang dalam peranan berbeza. Jadi, apa kesimpulannya? Pertama, jangan panik dengan tajuk sensasi. Fahami konteks. Kedua, persaingan serantau wujud, tetapi begitu juga kerjasama. Ketiga, ketahanan kerjaya Anda lebih penting daripada drama geopolitik. Indonesia memang sedang melonjak dalam industri bateri dan pemprosesan nikel. Itu fakta. Tetapi Malaysia masih kukuh dalam elektronik berketepatan tinggi, semikonduktor dan pelaburan teknologi. Anda datang dengan persoalan, sama ada 100.000 pekerjaan Malaysia benar-benar dalam risiko kerana Indonesia menang besar. Jawabannya, ada tekanan dalam sektor tertentu, tetapi masa depan bergantung pada strategi negara dan kesiapsiagaan tenaga kerja. Pertarungan sebenar bukan Malaysia lawan Indonesia. Pertarungan sebenar ialah antara stagnasi dan inovasi. Jika Anda rasa perbincangan seperti ini penting, tekan like sekarang. Kongsikan kepada rakan yang risau tentang masa depan kerjaya mereka. Tulis di komen, Malaysia patut fokus pada teknologi tinggi atau bersaing pada kos rendah. Dan pastikan Anda subscribe untuk lebih banyak analisis yang jelas dan terus kepada fakta. Bila Anda faham permainan sebenar, Anda tak lagi takut dengan tajuk kecoh.
Anda mulai bersedia untuk peluang yang akan datang.